Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najah binti Khairul Zuhairi. Saya merupakan pelajar dari kelas PT1 S2.09. Saya akan melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan PB bagi subjek pengantar ulum Al-Quran dan Al-Hadis iaitu persembahan. Kod kursus bagi subjek ini ialah PIMK 1104. Nama pensyarah bimbingan saya bagi subjek ini ialah Dr. Engku Zarihan binti Engku Abdul Rahman. Saya diberi tugasan untuk mengemukakan hujah yang bernas bagi menjawab dakwaan golongan anti hadis yang menolak autoriti hadis sebagai sumber perundangan Islam di Malaysia dan mencadangkan solusi terbaik untuk mengekang penyebaran idea mereka. Yang pertama sekali, mari kita lihat pengenalan. Umum mengetahui bahawa golongan anti hadis ini telah wujud sejak awal pemerintahan lagi. Apakah yang dikatakan dengan golongan anti hadis? Golongan ini menolak autoriti hadis sebagai sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Golongan ini hanya berpegang dan beramal dengan Al-Quran semata-mata tanpa mempercayai kebenaran hadis. Mereka juga berpendapat dan mengatakan bahawa Al-Quran merupakan kitab yang sempurna dan tidak memerlukan penghujahan daripada kitab-kitab lain. Seterusnya, mari kita lihat hujah-hujah untuk menjawab dakwaan golongan anti hadis yang sama sekali tidak mempercayai hadis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini jelas menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintah kita sebagai umat Islam untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Rasul di sini merujuk kepada hadis, iaitu segala perbuatan, percakapan, pengakuan dan sifat-sifat Rasulullah. Kemudian yang kedua, firman Allah Ta'ala yang dipetik daripada surah Al-Ahzab ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang bermaksud, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Ayat ini telah menerangkan bahawasanya sesiapa yang tidak taat kepada perintah Allah atau hukum Allah dan Rasulnya, maka jelaslah bahawa dia berada dalam keadaan yang sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Hujah yang seterusnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulih min ahli al-qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum
عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang bermaksud apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya Muhammad dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan. Ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah SWT memerintahkan supaya mengikut segala ajaran Rasulullah SAW. Segala apa yang Rasulullah bawa, maka diperintahkan untuk mengikut dan beramal dengannya. Dan sebaliknya, jika Rasulullah melarang melakukan sesuatu, maka diperintahkannya untuk meninggalkan segala larangannya. Kemudian, hujah yang keempat dipetik daripada surah An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Terdapat dua hujah untuk menjawab dakwaan golongan anti hadis yang terdapat dalam ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Islam untuk taat kepadanya, Rasulnya dan ulil amri, iaitu pemimpin atau orang yang berkuasa. Kedua, Allah Subhanahu wa taala ada mengatakan bahawa jika terdapat perselisihan faham atau perbantahan terhadap sesuatu perkara, maka hendaklah kembali, iaitu merujuk kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, iaitu hadis. Baiklah, seterusnya, mari kita lihat solusi untuk mengekang penyebaran idea golongan anti hadis. Yang pertama, pemantapan ilmu. Individu atau masyarakat boleh menambahkan ilmu pengetahuan yang pelbagai, terutamanya dalam bidang hadis. Individu atau masyarakat boleh belajar dan menambah pengetahuan di masjid-masjid, surau atau majlis ilmu yang diadakan. Hal ini adalah bertujuan untuk melahirkan individu yang mempunyai modal insan yang berjiwa murni dengan pegangan rohani yang benar, kukuh dan sejati. Bukan itu sahaja, kita juga perlulah sentiasa berhubung atau merujuk dengan institusi agama seperti Jabatan Agama Islam atau Jabatan Mufti bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih, terutamanya jika berlaku sebarang perselisihan faham.
Selain itu, nasihat menasihati. Sebagai seorang insan yang bergelar Muslim, kita perlulah sentiasa mengingatkan atau menasihati orang sekeliling seperti keluarga, rakan, jiran tetangga atau individu yang terdekat supaya sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dengan apa jua ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Hal ini kerana umum mengetahui bahawasanya ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam semakin bertambah secara berleluasa tanpa batasan, terutamanya di media sosial. Kita perlulah sentiasa menapis dan meneliti segala maklumat yang diperolehi supaya tidak sesat. Kita juga boleh merujuk kepada ulama untuk memastikan ketepatan sesuatu maklumat. Bukan itu sahaja, kita juga boleh memberi pendedahan awal berkaitan bahayanya golongan anti hadis ini kerana dapat memesongkan akidah umat Islam yang sebenar. Di samping itu, mengadakan program kesedaran. Pihak kerajaan atau institusi agama Islam boleh mengadakan forum, ceramah atau seminar berkaitan kesedaran tentang bahayanya fahaman golongan anti hadis. Hal ini bertujuan untuk mengekang penyebaran fahaman golongan anti hadis. Selain itu, menyebarkan maklumat tentang ancaman fahaman lain yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenar melalui risalah, akhbar dan terutamanya di media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Hal ini supaya umat Islam lebih berhati-hati terhadap apa-apa fahaman yang hendak mereka amalkan. Akhir sekali, melakukan pemantauan. Pihak berkuasa yang berautoriti seperti Jabatan Mufti boleh melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan golongan anti hadis serta melakukan kolaborasi dengan PDRM iaitu Polis Diraja Malaysia bagi menjalankan siasatan dan melakukan tangkapan terhadap golongan anti hadis. Bukan itu sahaja, pihak berkuasa juga boleh mengadakan sesi kaunseling bersama golongan anti hadis bagi memulihkan kefahaman yang sebenar. Baiklah, suka untuk saya simpulkan bahawa semua pihak haruslah menggambling tenaga bagi mengekang penyebaran idea golongan anti hadis supaya terpelihara akidah bagi seseorang individu yang bergelar umat Islam yang sejati. Selain itu, pemahaman dan pegangan seseorang individu adalah amat penting untuk meneruskan kehidupan pada masa akan datang. Hal ini dikatakan demikian kerana pemahaman dan pegangan bersangkut paut dengan akidah dan akhlak yang mendorong untuk menambah keimanan dalam diri seseorang individu. Di sini saya sertakan beberapa rujukan sepanjang saya melakukan tugasan ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.